So, hello guys, welcome back to my channel. So, to those people yang tak kenal aku, nama aku Badrul Amin, umur aku 18 dan aku sekarang sedang melanjutkan pelajaran dekat IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. So, tujuan aku buat video ni adalah aku nak share a bit of experience yang aku dapat apabila aku study dekat sini. Sebelum tu aku nak cerita dulu perjalanan aku untuk masuk ke IPG ni. So, seperti yang korang tahu bahawa pada tahun ini disebabkan COVID-19 ni, jadi pendaftaran dekat universiti ataupun dekat IPG lambat berbanding tahun-tahun sebelum ni. Jadi, pendaftaran IPG seingat aku dah pada bulan 9 iaitu 1 September 2020. Pada waktu itu, so aku dapat dari Kedah, aku asal dari Kelantan. So, ia memakan masa selama lebih kurang 5 jam untuk sampai ke sini. So, biasalah kita kena buat preparation kan. Dari perjalanan aku tu, aku stay dekat rumah mak saudara aku dekat Kedah. Aku stay kat sana untuk sehari sebab penat dah kita memandu kan. Lepas pada tu, keesokannya adalah 1 hari bulan 9 dan sesi pendaftaran. Pihak IPG telah bahagikan time mengikut subjek-subjek tertentu. Contoh dekat IPG pada tahun ini, IPG IPSAH telah mengambil intake bagi major PJ, Pendidikan Islam, TESOL, BPM dan RBT. Dan yang paling ramai adalah bagi subjek Pendidikan Islam. Lebih kurang 100 orang bakal mahasiswa. Manakala bagi aku adalah major PJ dekat IPSAH ini. Berbalik kepada tadi, kita orang daftar mengikut timing. Untuk meja aku telah daftar pada pukul 10 pada pukul 10. Dan ini ada cerita ni, aku pada hari pendaftaran tu kan, masa hari pendaftaran tu kita orang satu family, aku mari dengan my family aku dengan kereta, telah terlewat disebabkan oleh, biasalah kita tak kenal kan tempat orang kan dekat Kedah ni. So memang tak kenal, memang sesat lah lepas tu. So kita orang daftar lewat sikit. So that's why akhirnya aku dapat bilik yang terakhir, yang last kali dengan roommate aku. Roommate aku tu seorang yang baik tu. Sebab kita orang tak kenal dulu. First time kita orang kenal, aku kenal dia dekat tangga. Kita orang sebelum ni pernah buat group kan, group untuk IPG, sesebab IPG ni. So kita orang buat group and then kita orang chat dekat situ lah. Lepas tu kita orang save number, save contact, berkenalan kat situ. And then lepas daftar dekat PG, aku secara tak sengaja terpanggil nama dia kan. Tak tahu sebab aku rasa aku kenal dia kan, so aku panggil nama dia. And then betul lah tu nama dia. So sampai sekarang aku rapat dengan dia. And alhamdulillah aku roommate dengan dia. Nice kan? Okay. Lepas pendaftaran, berbalik pada tadi, lepas sesi pendaftaran, dia panjang tau sebab pihak IPG ni dia kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan dia buat laluan pintu A dan pintu B, di mana pintu B berada di belakang sana, di belakang dekat IPG sana. So kereta akan masuk melalui pintu B dan akan keluar melalui pintu A, pintu utama. So kita orang memang melalui kereta lah, memang panjang lah, beratur untuk sampai ke sini. So itulah antara pengalaman yang pahit aku rasa, sebab kita orang tak boleh keluar daripada kereta kan, dalam tu je dengan penuh barangnya, dengan ramainya adik-beradik kan. So macam and then lepas kita orang lepas my family drop aku dekat tempat pendaftaran, aku pun diarahkan untuk mengangkat beg aku seorang diri, sebab pihak PJ tak nak my family untuk tolong aku angkat, carry, bawa barang-barang yang aku bawa tu untuk letak ke sini. So aku sendiri angkat. Aku bawa baju tu, aku bawa baju ni, aku bawa beg tu. Banyak nak mampus tu. Sampai dah aku letak ke sini. And then tugas dia orang nak sanitize aku punya beg. Banyak tu. Kalau ada gambar aku tunjuk, okay, gambar yang beg terlalu banyak, crowded nak mampus. Okay, dia sanitize dekat situ. And then kita orang pun diarahkan untuk turun di kereta. Selepas pada itu kita orang salam ataupun berpeluk-pelukan dengan family itu, apa tu bagai tu kita buat dalam kereta je, sebab dia tak nak kasih.
sebab mengikut SOP kan. So kita orang faham buat satu je, and then salam bla bla bla, kita orang turun, and then kita bye bye dekat family je, macam tu je. Senang kan, sedih nak mampus tu. And then lepas pada family aku drop aku dekat situ, aku pun kita orang pun diarahkan untuk pergi dekat Dewan Pendaftaran, tak silap aku. Dewan Pendaftaran, kalau dekat Ifsah ni dia ada dua dewan, iaitu Dewan Munshi dan juga Dewan Bukhari. Di mana Dewan Munshi ni adalah untuk kos-kos selain daripada pendidikan Islam, dan Dewan Bukhari pula adalah khas untuk kos-kos pendidikan Islam. So diasingkan sebab pendidikan Islam tu ramai, terlalu ramai. So that's why kita orang pun daftar dekat Dewan Munshi, di mana semuanya mengikut SOP. Kita orang perlu cek suhu. Sebelum cek suhu, kalau dia berpeluh apa tu, dia kena redakan diri dia dulu, calm down itself dulu, baru kita boleh test suhu, and then kita masuk daftar dan segala. Kalau nanti korang yang dapat IPG dah tu, korang faham apa yang aku maksudkan ni. Sebab untuk kita nak siapkan satu perkara yang dia nak, contohlah borang perjanjian hijau tu kan, medical check-up apa tu, money order, insurans, bagai tu, semua tu penting tu, memang penting. Nasihat aku lah, kalau diorang nak tu kan, korang kena buat lebih. Kalau dia minta 3, korang kena buat 4, 5, 6, korang kena buat lebih. Gambar yang paling penting. Walaupun dia orang dekat surat rujukan tu kan, dia tulis dia nak 3, tapi tu semua tipu dia. Dia nak banyak, kata tak, dia nak banyak sangat. So that's why kalau korang yang dah dapat IPG ataupun korang yang akan dapat IPG untuk tahun 2020 tu, korang kena sediakan lebih semua benda ni. Gambar yang paling penting. Dia nak gambar je. So that's why korang kena sediakan lebih semualah dokumen yang dia nak. So pada hari pendaftaran tu memang it was a hectic day. Memang kalut betul. Sebab aku kena susun dia. Pihak PJ telah bahagikan stesen, di mana stesen pertama iaitu stesen untuk bayaran insurans, stesen kedua bayaran untuk money order, stesen ketiga bayaran untuk pendaftaran dan sebagainya. Jadi walaupun dia mengikut stesen, tapi disebabkan kita orang tidak susun lagi maklumat ataupun bora-bora yang kami, jadi ia agak a bit kalut dari situ. So tapi tak apa, at least kita orang sudah buat, kita orang habiskan juga susunan tu, and then lepas pada pendaftaran apa tu, kita orang diarahkan untuk pihak IPG telah berikan kunci bilik kepada kami semua, di mana bilik itu korang akan duduki selama 5 tahun mungkin, ataupun dia bergantung juga kepada IPG korang, di mana dia akan bertukar bilik sama ada pada setiap tahun ataupun tidak. Itu bergantung kepada IPG korang. Tapi untuk IPG Ifsah ni, aku rasanya kita orang stay kat sini kot sampai 5 tahun, tapi tak sure lah macam mana. Okay, so untuk bilik pula, korang akan stay dua orang dalam satu bilik, kau dengan roommate kau, and then so that's why lah aku macam mana aku cerita yang tadi aku dapat Rastam tu macam mana. Rastam tu roommate aku lah, nama dia Rastam. So that's why aku dapat roommate aku. Dia pun lewat juga time tu. Aku yang tak akhir, and then lepas pada tu dia yang tak akhir. Aku dah yang tak akhir. Untuk dia juga yang tak akhir. So dari situ kita orang berkenalan dan kita orang rapat. Dan kalau korang tahu, bonding dekat IPG ni memang rapat lah. Memang antara, walaupun korang dari subjek lain, contohlah subjek pendidikan Islam ataupun subjek PJ ataupun subjek BM, korang memang bonding, korang memang rapat. Memang rapat. And dekat Ifsah ni ramai Kelantan, kau tahu tak? Jadi rapat dia tu lagi rapat. Sebab dia asal Kelantan, macam aku asal Kelantan, dan dekat Ifsah ni ramai je yang asal Kelantan. So kalau tak silap aku, 60 lebih orang yang asal Kelantan dekat sini. So senanglah sikit kalau kita orang nak balik kan. And lepas dari pendaftaran tu, kita orang naik ke bilik untuk angkat barang bla 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 tu. Selepas beg kita orang disanitasi dekat bahagian tu, kita orang diarahkan untuk mengangkat beg kita orang yang telah disanitasi tu, untuk angkat ke bilik. Dan kau tahu tak, memang letih tu, sebab aku dapat tingkat yang kedua. Tingkat kedua tu pun
tangga dia banyak nak mampus. Tangga dia tak kira lagi yang tingkat ketiga, tingkat ke atas tu sekali lagi banyak tangga dia. Itulah antara cabaran yang korang kena hadap dekat sini. So lepas angkat barang bla 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 bla, settle belaka, and then settle semuanya, dan kita diarahkan untuk pergi ke dewan. So kita orang diarahkan untuk pergi ke dewan sebelum, dan diberi makanan ya. Okey, pada waktu itu pihak APG telah menyediakan makanan secara percuma untuk kita orang sepanjang minggu orientasi. So biasalah kalau makanan percuma tak semestinya sedap. Ada orang suka tu, ada orang suka ni. So ramai yang allergic kan. So kadang-kadang makanan tu terbuang begitu saja. So that's why lah ramai je kawan-kawan aku tu yang makan bahagian orang lain yang tak minat kan, yang ada allergi ni. So maksudnya tak membazir lah juga sebab ramai yang makan kan. So and then kita orang diarahkan pergi ke dewan untuk mendengar taklimat dan sebagainya. Pada waktu tu kita tak, sebab kita orang tak kenal lagi satu sama lain. So memang kalut lah, memang kau siapa ni, sebab yelah malu tu. So tapi lama-lama kita orang boleh kenal lah, kita orang boleh get each other, kita boleh sesuai kenal. Dekat dewan tu biasalah pihak APG akan beri ceramah, panduan dan sebagainya tentang APG, tentang disiplin-disiplin dekat APG, peraturan-peraturan dekat APG, macam mana outingnya, macam mana persiapan borang perjanjiannya, macam mana kalau ada berlaku masalah dekat blok tu, macam mana kita nak inform dekat siapa warden kita, bagaimana kantin, kafenya dekat makanannya banyak ke apa ke, dia info dekat situ belaka, dan korang tak perlu risau benda tu. And lepas pada maklumat dekat APG tu, perhimpunan dekat APG tu, dan kita orang diberi rehat. So kita orang balik ke bilik dan kita diberi rehat dekat situ. Aku seingat aku dah sampai malam rasanya diberi rehat, and tunggu pula the next day. Lepas tu ini kita orang perlu pergi. Biasalah kalau dekat ifsah, kalau setiap kali solat kita orang kena solat berjemaah. Sama ada solat Zuhur, Asar, Isyak, Maghrib dan Subuh. Kalau yang rajin tu dia akan pakai Subuh, tapi kalau yang jenis malas-malas macam aku, bukan malas-malas, contohnya kita kan study kan malam-malam, kita buat assignment, kita buat tu, kita buat ni, so it's quite tiring lah, it's quite meletihkan. Tapi kita orang cuba untuk pergi juga kan. Tapi setakat ni aku rasa aku pergi dekat Isyak, Maghrib aku pergi. Yang subuh tu sikit je. Okay, so the next day kita orang buat macam tu juga. Kita kena bangun pagi. Bangun tu korang kena bangun pukul 5 lebih, pukul 6, sebab nanti korang akan berebut kat APG. Korang akan berebut tandas, sebab yelah nak menampung jumlah korang dekat tu dengan tandas yang ada beberapa biji ya. Tak silap aku ada 4 biji ya, tandas yang untuk mandi. So korang kena pandai bahagi masa. And then kita orang lepas mandi bersiap apa, untuk minggu orientasi bagi dekat ifsah ni, korang kena pakai baju putih, bernecktie. Necktie tu tak kisah colour apa, merah ke hitam ke, tapi yang cantik merah lah. And then kasut hitam, lepas tu berstokin, lepas tu seluar-selat hitam. Kalau nak nampak smart lagi, pakailah watch, pakai jamnya. And then korang akan bergerak dekat dewan juga, dengar taklimat tu, taklimat ni, taklimat tu. Okey, berulang je benda tu sampailah habis minggu orientasi. Begitulah, sampai habis minggu orientasi. So start daripada situ korang akan kenal lah each other, korang akan berkontak each other, korang akan saling. Untuk minggu pertama tu korang akan a bit selesa lah, a bit comfortable, because korang tak akan hadap lagi assignment ke, amali ke, quiz dan sebagainya. Tapi selepas habis minggu orientasi, minggu apa tu, minggu ice breaking apa tu, korang akan hadap lah benda-benda ni. Contohnya macam aku ni, kita orang dah buat dah assignment, dan memang meletihkan sebab assignment terlalu banyak. Contohlah korang untuk SEM ni, contohlah korang ambil 8 subjek, macam aku ambil 8 subjek tu untuk SEM ni.
untuk course PJ. So dalam 8 subjek tu korang kena buat assignment bagi 8 subjek, dan bagi setiap subjek tu bukan dia assignment bukan ada 1 atau 2, dia ada 3 hingga 4 assignment. So korang daratlah sendiri, dan 8 assignment. Lepas tu dalam satu assignment tu ada 3. Korang kira lah sendiri berapa banyak tu. So aku nak tekankan dekat sini, pembahagian masa tu adalah amat penting. So korang kena bahagikan masa korang dengan efficiently. Contohlah macam aku ni, aku course PJ memang memenatkan lah. Kena ada latihan senam aerobik, bukan senam aerobik, gym rama di mana korang kena ambil satu apparatus ataupun alat, contohlah gelong ataupun bola ataupun ribbon ataupun tali. Korang akan main ke alat tu sebab ia ada ujian amali, di mana untuk aku ni next week adalah ujian amali aku. So aku kena buat yang terbaik, sedangkan aku tak hafal lagi step dia. Yakin tak kamu? So untuk course PJ korang kena ada ujian amali. Untuk subjek lain pun ada. Contohlah kalau subjek pendidikan Islam, korang ada ujian amali untuk tilawah, untuk mengajikan. Tak silap aku 15%, 20%. Dekat IPG ni cara pemarkahan dia tak macam sekolah. Contohlah dekat sekolah tu korang based on paper, right? Tapi dekat IPG korang bahagi benda tu sama. Untuk based on paper exam tu dia 30%, manakala 70% lagi tu based on tutorial, quiz, assignment, ujian amali dan sebagainya. So korang kena do the best lah dekat guys. So aku rasa itu saja, sebab ada banyak lagi sebenarnya aku nak share dekat korang. Experience aku, apa benefit korang study kat sini, apa kekurangannya. Banyak lagi aku nak cerita. Kalau boleh aku nak cerita semuanya, tapi tak boleh sebab timing kan. Ada kekangan masa. So that's why aku akan, insyaAllah aku akan buat part 2 untuk sesi ni. So korang stay tune please. Bye. Terima kasih siapa yang follow aku, siapa yang subscribe aku. Terima kasih. Aku harap benda yang aku share ni bermanfaat untuk korang, dan semoga kita semua dapat manfaatnya. So yeah, terima kasih. Bye.